Ahli Parlimen Bersatu diseru sokong Perdana Menteri. Pihak pendakwaan bantah rayuan Muhyiddin di Mahkamah Persekutuan. PAS sedia rebut kerusi Parlimen Jeli dan Gua Musang. Vincent Tan rayu henti boikot Starbucks. 3 lelaki maut dilanggar tren komuter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berkata Ahli Parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Katanya peraturan baru Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tadah dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang Ahli Parlimen Bersatu daripada menyokong Datuk Seri Anwar. Justru beliau menyeru Ahli Parlimen Bersatu yang mempunyai niat untuk membantu kawasan masing-masing dengan memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Syed Abu Hussein antara 6 Ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Bersatu meluluskan pindaan kepada perkara 10 perlembagaan partinya dengan menetapkan peraturan bahawa ahli yang menentang keputusan parti dianggap telah keluar parti sekaligus mencetuskan penguatkuasaan undang-undang anti lompat parti. Pihak pendakwaan akan membangkitkan bantahan awal berhubung rayuan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap keputusan Mahkamah Rayuan minggu lalu yang mengembalikan 4 kes salah guna kedudukan bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahruddin Waladin memberitahu Hakim Mahkamah Session Azura Alwi bahawa Mahkamah Persekutuan tiada bidang kuasa untuk mendengar rayuan yang tidak diketahui undang-undang dan bertentangan Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Katanya perkara itu bermula di Mahkamah Session dan mesti berakhir di Mahkamah Rayuan iaitu mahkamah tertinggi untuk kes seperti itu. Guam Hisham Teh Potik yang mewakili Muhyiddin berkata pihak pendakwaan seharusnya membangkitkan bantahan mereka di forum yang sewajarnya iaitu Mahkamah Persekutuan. Peguam tersebut menyatakan bahawa notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Rayuan itu telah difailkan minggu lalu. Hisham menambah pihak pembelaan akan menggunakan cara lain di bawah undang-undang untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan itu, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ahmad Abdullah mendedahkan parti itu sedia bertanding pada pilihan raya kecil Jeli dan Gua Musang jika kerusi tersebut dikosongkan oleh ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tindakan pengosongan itu susulan Bersatu membuat pindaan perlembagaan parti itu pada Sabtu. Beliau berkata mengikut maklumat mana-mana ahli yang keluar atau memberi sokongan kepada parti lain akan terlucut jawatan mereka sebagaimana pindaan perlembagaan. Justru jika berlaku PRK, PAS akan bertanding, katanya ketika ditemui selepas perasmian istiadat pembukaan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Kelantan yang ke-15 tahun 2024 di Kompleks Kota Darul Naim pada Isnin. Menurut beliau, bagaimanapun semua itu perlu menunggu keputusan daripada pendaftar pertubuhan berkait dengan pindaan tersebut. Sinar Harian melaporkan Perhimpunan Agung Khas Bersatu pada Sabtu meluluskan pindaan perlembagaan parti itu berhubung pelucutan keahlian bagi ahli parlimen yang menyokong pihak lawan. Mahkamah tidak membenarkan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut, maka Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengisytiharkan aset oleh Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid.
Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya syakwa sangka tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Dalam permohonan itu, Daim dan keluarga memohon pengisytiharan bahawa SPRM serta pegawainya tiada sebab untuk menjalankan siasatan bermula Februari 2023 yang akan membawa kepada pendakwaan terhadap mereka. Pengasas Berjaya Corporation Berhad, Vincent Tan, merayu orang ramai berhenti memboikot Starbucks Malaysia dan berkata ia hanya menjejaskan rakyat tempatan bekerja di syarikat itu. Laikon itu berkata hampir 85% pekerja Starbucks Malaysia adalah orang Islam dan tiada warga asing bekerja di ibu pejabat syarikat tersebut. Beliau turut berkata dalam sidang media di Okinawa, Jepun, bahawa tindakan boikot ini tidak memberi manfaat kepada sesiapa. Tan berkata kempen boikot dilihat semakin reda dengan jualan Starbucks Malaysia perlahan-lahan semakin baik. Beliau menjangkakan keadaan bertambah baik untuk mencerminkan kewangan syarikat itu bagi suku ketiga tahun ini. Terdahulu, Berjaya Food Berhad berdepan cabaran susulan kempen boikot terhadap Starbucks di Malaysia dan diberukkan dengan kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Polis Diraja Malaysia menyerahkan siasatan kepada Suruhanjaya Security Malaysia atau SC berhubung kedudukan syarikat pelaburan milik usahawan Mahadi Badrul Zaman yang disahkan tidak mempunyai lesen. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, pihaknya selari dengan Suruhanjaya terbabit bahawa syarikat berkenaan tiada lesen untuk menjalankan aktivitinya. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan Suruhanjaya Security Malaysia, syarikat itu beroperasi tanpa lesen dan berpegang kepada perkara yang sama. Media sebelum ini melaporkan syarikat milik Mahadi tidak mempunyai lesen atau berdaftar dengan SC untuk menjalankan sebarang aktiviti terkawal. SC dalam kenyataannya memaklumkan syarikat AUF MBZ Consortium PLT didapati menjalankan urusan perniagaan dalam aktiviti terkawal dengan mempromosi saham syarikat awam tidak tersenarai tanpa memegang lesen daripada SC. 3 lelaki dilaporkan maut dilanggar tren komuter di Kajang malam tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, dalam satu kenyataan, ketiga-tiga mangsa yang identitinya belum dikenal pasti didakwa menceroboh masuk ke kawasan landasan KTMB. Kejadian dilaporkan di landasan KTMB Taman Puncak Utama, Jade Hill pada jam 10.53 malam. 5 anggota dari pasukan bomba BBP Kajang kemudian bergegas ke lokasi kejadian dengan menaiki jentera FRT sejurus menerima panggilan. Menurut Komander Operasi PBK-1 Saleh Bahran, kesemua mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh petugas perubatan Kementerian Kesihatan. Semua mayat mangsa akan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.